Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Masjid Wilayah Bustuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online dengan pengajian tasawuf, iaitu kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berjudul Siyarus Salikin, yang mana kita hadir wal hadirat hafizakumullah berada pada juz pertama bab kelima pada menyatakan rahsia puasa. Kita masuk pada muka surat 339. Ini suatu fasal yang menyatakan puasa yang sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Al-Imam Al-Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah berkata, ini suatu fasal pada menyatakan puasa yang sunat. Lalu disebutkan oleh mu'allif kitab ini, sunat muakkad puasa pada beberapa hari yang fadilat. Jadi disebutkan bahawa hukum puasa kat sini menjadi sunat muakkad bagi beberapa hari yang fadilat. Maksudnya ada beberapa hari istimewa yang menyebabkan sunat untuk kita berpuasa secara sunat muakkadah. Apa iaitu? Ada kalanya berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Jadi ada kesunatan tersebut kerana berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Dan ada kalanya berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan. Jadi kerana bulan tersebut berulang, maka menyebabkan kiranya berulang-ulang sebab minggu. Minggu itu menyebabkan sunat. Adapun puasa yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun itu, maka iaitu puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Hari ke-9 bulan Zulhijjah. Ini sunat kita puasa. Ini puasa hari Arafah. Kan? Puasa hari Arafah. Masya Allah, ini puasa yang sangat-sangat penting. Dan puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Jadi hari ke-9 daripada bulan Muharram, iaitu hari ke-9 dengan Tasu'a kita panggil, dengan Ashura, dan puasa hari ke-10 daripada bulan Muharram, iaitu Ashura, dan puasa dalam 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Sebab tu kita Ramadan kita puasa full kan. Syawal puasa nal. Lepas puasa Syawal ni duk open house banyak ni, masya-Allah, berat naik. Lepas tu nanti Zulhijjah kalau boleh. Zulhijjah tu puasa 10 hari. Maksud dia ialah 10 hari yang pertama. Selain 10 Zulhijjah lah maksud dia. Zulhijjah tu raya haji tak boleh lah. Dan tersebut di dalam hadis Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah ta'ala min ayyamil ashri dzil hijjah. Inna sawma yawmin minhu ya'dilu siyama sanatin wa qiyama lailatin minhu ya'dilu qiyama lailatul qadri. Wa qila wala jihadu fi sabilillah, qala wala jihadu fi sabilillah ila man akira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Maksud hadis ni adalah riwayat rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah menurut Al-Iraqi, iaitu riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Artinya tiada daripada segala hari yang diperbuat amal di dalamnya yang terlebih afdal dan yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada hari yang 10. Yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini. Jadi kita kena hidupkan puasa, amal ibadat. Dan apa adalah puasa sehari daripada menyamai puasa setahun. Puasa satu hari dia sama dengan puasa setahun. Dan berbuat ibadat semalam daripada menyamai berbuat ibadat di dalam Lailatul Qadar, insya-Allah.
dikata ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada lebih daripada perang sabil, maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tiada lebih daripadanya melainkan orang yang perang sabil lalu ditikam dan kudanya lalu ditumpahkan darahnya, maka iaitu terlebih afdal daripadanya. Berarti kalau fisabil pun puasa ni lebih fisabilillah ni, jihad fisabilillah ni lebih utama puasa tersebut, kecuali apabila bagi kes contoh dia orang yang mati syahid kerana ni contoh dia. Dan demikian lagi sunat muakkad puasa pada bulan-bulan haram, iaitu segala Ashharul Hurum, iaitu bulan Rejab, puasa bulan Rejab. Ini yang kata menafikan puasa bulan Rejab. Siapa kata tak boleh? Boleh. Tapi bukanlah kita kata puasa khusus wajib ke apa, tak. Puasa sunat, niat puasa lah. Puasa pada bulan Rejab. Dan bulan Zulqa'dah. Dan bulan Zulhijjah. Dan bulan Muharram. Kerana sabda Nabi SAW, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Yang hadis ini riwayat Muslim, rawahul Muslim menurut takhrij al-Iraqi. Yang bermaksud, artinya yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu, iaitu puasa di dalam bulan Syahrullah al-Muharram. Iaitu, jadi kalau sabda Nabi ini, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan Syahrullah al-Muharram, maka kita tahu Ashharul Hurum itu apa? Ashharul Hurum itu adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kan? Jadi Rajab, Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumin min syahri haram afdalu min salasina min ghairihi, wa saumu yaumin min ramadana afdalu min salasina min syahri haramin. Yang bermaksud ruwiya nahwuhu fi Tabrani. Jadi diriwayatkan sesamanya dalam kitab Tabrani. Yang bermaksud saumu yaumin min syahri haramin afdalu min salasina min ghairihi. Puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram, puasa sehari daripada bulan-bulan haram, iaitu daripada 3-4 bulan tadi, iaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini contoh dia. Okay. Puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram iaitu afdal daripada 30 hari yang lain daripadanya. Dan puasa sehari daripada bulan Ramadan iaitu afdal daripada 30 hari daripada bulan haram. Masya Allah. Ini. Jadi ini hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sorry. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama salasata ayyamin min syahrin haram min syahrin haram al-khamisi wal jum'ati was sabti kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadata tis'imi'ati amin. Hadis dhaif yang diriwayatkan oleh rawahu al-Azdi, Imam al-Azdi. Apa dia kata? Barang siapa puasa 3 hari daripada bulan haram. Jadi barang siapa puasa 3 hari daripada bulan haram, iaitu hari Khamis dan hari Jumaat dan hari Sabtu, nescaya disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap hari itu akan pahala ibadat 900 tahun. Hadirin wal hadirat azzakumullah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru sauma Sya'ban hatta kana yuzannu annahu min Ramadan. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kata Imam Ghazali yang sebenarnya maknanya diambil daripada daripada hadis Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban sehingga dia sangka, ada yang disangkakan bulan tersebut adalah termasuk bulan Ramadan. Artinya, dan adalah Rasulullah SAW itu membanyakkan puasa di dalam bulan Sya'ban hingga disangka orang bahawasanya ada ia daripada bulan Ramadan. Jadi ingat, sampai banyaknya itu sampai orang ingat itu adalah berada dalam bulan Ramadan. Masya Allah.
Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, wa kariha ba'dus sahabah ayusama rajabu kulluhu hatta la yudahiya bi syahri Ramadan. Iaitu apa? Artinya, dan kata setengah sahabat makruh dipuasakan bulan Rajab sekaliannya hingga jangan menyerupai ia dengan bulan Ramadan. Iaitu dan kata setengah sahabat makruh dipuasakan bulan Rajab sekaliannya hingga jangan menyerupai ia dengan bulan Ramadan. Ini supaya tak sama. Dan sunat puasa 6 hari daripada bulan Syawal bagi orang yang puasa Ramadan, kerana Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyami dahri, rawahu Muslim. Iaitu hadis sahih. Ini kita puasa 6. Saya tak tahu ni, ada yang tak habis lagi ke puasa 6? Ini pertanyaan. Ada yang tak habis lagi ke puasa 6? Banyak sangat open house. Ni kena cepat habis kan? Kena cepat habiskan. Inilah waktunya habiskan puasa 6. Sebab iaitu dia seperti kasiyamid dahri, seperti puasa setahun. Tu. Jadi barang siapa puasa Ramadan kemudian maka mengiringkan akan dia akan puasa 6 hari daripada bulan Syawal, nescaya adalah ia seperti puasa setahun. Kita tahu apa banyak sangat open house sekarang ni, kan. Tapi cuba-cubalah habiskan. Ada yang memang belum habis. Ada. Dia sebab dia kata tiap-tiap hari orang jemput, macam mana Ustaz? Tak apalah, cubalah, kena carilah hari. Cari hari untuk dapat puasa, kan. Okey. Adapun puasa yang berulang-ulang bulan itu, maka iaitulah puasa yang pertama daripada awal bulan dan pertengahannya dan akhirnya. Ini dia awal bulan, pertengahan dan akhirnya. Dan puasa pertengahan bulan itu dinamakan puasa hari bid, hari putih. Ini kita puasa bid, iaitu hari yang ke-13 dan yang ke-14 dan yang ke-15, ya 13, 14, 15. Kerana hadis sahih, iaitu annahu sallallahu alaihi wasallam amara Aba Dzarrin bisiyamiha. Dalam hadis ini riwayat oleh Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i dalam Ittihaful Sadatul Muttaqin, iaitu sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abu Dzarrin untuk memuasainya, iaitu puasa pada hari bid, hari putih. Ini artinya bahawasanya Nabi SAW menyuruh ia akan Abu Dzar dengan mempuasakan akan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini contoh dia. Lalu disebutkan pula, ada pun puasa yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang 7 hari. Jadi dia ada yang berulang-ulang kerana berulang minggu. Pun ada juga kesunatan puasa kerana berulangnya minggu. Kan? Ada pun puasa yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang 7 hari itu, maka iaitu puasa pada hari Isnin. Puasa pada hari Isnin dan puasa pada hari Khamis. Isnin Khamis. Dan puasa pada hari Jumaat. Dan yang tak dapat tiada dipersertakan puasa pada hari Jumaat itu dengan hari yang dahulunya, iaitu hari Khamis, atau dengan hari yang kemudiannya, iaitu hari Sabtu, kerana makruh mempuasakan hari Jumaat dengan tiada yang demikian itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan puasa ad-dahr, puasa dahri, yakni puasa setahun, iaitu menghimpunkan segala puasa yang tersebut itu tetapi bersalah-salahan ulama pada makruhnya itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan yang sahih makruh, iaitu puasa dahr itu dengan sebab 2 perkara. Pertama, sebab bahawa tiada ia berbuka di dalam hari raya dan tiada ia berbuka di dalam 3 hari tasyrik. Kedua, bahawa ia benci daripada sunat berbuka kerana tiap-tiap orang yang puasa itu sunat berbuka. Iaitu okey, jelaskan. Okey. Dan jika ada padanya 2 sebab itu padahal maslahat dirinya pada mengerjakan puasa itu, maka hendaklah dikerjakannya yang demikian. Yang demikian itu kerana sesungguhnya telah mengerjakan akan dia oleh beberapa orang daripada sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma dahra dhayyaqat alaihi jahannamu.
Hadis rawahu Ahmad wa Nasa'i. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i. Menurut takhrij Al-Iraqi yang bermaksud, barang siapa puasa setahun sekaliannya, nescaya dipicikkan, doyaqat itu disempitkan, dipicikkan atasnya neraka Jahannam. Jadi orang yang puasa jadi setahun, itu doyaqat, ya alaihi Jahannam. Jadi hadis cuma selain yang diharamkanlah, hari yang diharamkan untuk berpuasa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sunat puasa setengah tahun, iaitu puasa sehari dan berbuka sehari, dan dinamakan akan dia puasa Nabi Daud. Ini sunat. Dia lebih sunat daripada saum dahri. Kerana sabda Nabi SAW, afdalus siyami saumu akhi Daud. Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hadis muttafaqun alaih. Menurut takhrij Al-Iraqi. Yang bermaksud, artinya terlebih afdal puasa itu, iaitu puasa saudaraku, iaitu Nabi Daud. Adalah ia puasa sehari dan berbuka sehari. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini termasuk cara yang sunat untuk berpuasa. Dan barang siapa tiada kuasa puasa setengah tahun itu, maka tiada mengapa puasa sepertiga tahun, iaitu puasa sehari dan berbuka 2 hari. Dan jika dipuasakannya 3 hari daripada permulaan bulan, dan 3 hari pertengahan dari hari daripada pertengahannya, dan 3 hari pada akhirnya, maka iaitu puasa sepertiga tahun di dalam waktu yang fadilat. Dan jika dipuasakan pada hari Isnin, dan pada hari Khamis, dan pada hari Jumaat, maka iaitu hampir sepertiga tahun. Maka dengan itu terhasil maksud puasa itu, iaitu menyucikan hati dan menyelesaikan himmah bagi Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Jadi ini adalah pentingnya kenapa kita kena banyak berpuasa. Dan puasa itu bagus, kan? Supaya kita kita dapat jaga diet kita. Ni. Walaupun kita niat untuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT juga memberi hikmah daripada amal ibadat tersebut untuk menjaga, iaitu kesihatan diri kita, insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya kita masuk pada bab yang ke-6, pada menyatakan rahsia haji. Kita dah habis perbahasan puasa. Maka kita masuk sekarang pada menyatakan rahsia haji. Ketahui olehmu bahawasanya haji itu satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Dan dengan dia kesempurnaan agama Islam, dan di dalamnya turun firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini, iaitu artinya hari ini, yakni hari Haji Arafah ini, aku sempurnakan bagi kamu akan agama kamu, dan aku sempurnakan atas kamu nikmatku, dan redha aku bagi kamu akan agama Islam itu sebagai agama. Ini firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Ini iaitu bagaimana pentingnya untuk iaitu keistimewaan haji tersebut telah menyempurnakan agama Allah SWT kepada umat Islam sebagai sebaik-baik agama. Dan hanya agama yang diredai oleh Allah SWT setelah iaitu diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada agama yang diredai melainkan agama Islam. Sabda Nabi SAW, man mata walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, rawahu Tirmizi wa Ibnu Adi. Menurut Al-Iraqi, iaitu artinya barang siapa mati padahal ia tiada mengerjakan haji, maka hendaklah ia mati jika berkehendak ia di dalam agama Yahudi, dan jika ia berkehendak dalam agama Nasrani. Jadi siapa yang mati yang belum mengerjakan haji, maka mati dia itu sama ada, iaitu kalau dikehendaki ia dalam Yahudi, kalau dikehendaki ia adalah Nasrani. Bukan maksud dia kufur, jatuh kufur. Maksud dia inilah amal ibadah haji, inilah yang membezakan antara kita dengan antara Yahudi dengan Nasrani. Walaupun of course kita ada tauhid dan lain-lain, tapi menunjukkan kebesaran ibadah haji tersebut di sisi umat Islam. Hadis ini riwayat rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Adi. Riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Adi
seperti yang telah ditakhrij oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Okey, ini adalah haji. Lalu kita nak masuk fadilat haji. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan haji dan kelebihan Mekah dan kelebihan Madinah dan kelebihan Baitul Maqdis dan kelebihan pergi ziarah kepada masyahid, iaitu ziarah yakni segala tempat yang sunat ziarah kepadanya dan segala kubur anbiya dan aulia dan syuhada dan ulama dan sulaha. Ini hadir wal hadir hafizakumullah. Jadi kenapa kalau kita pergi haji, umrah, kita pergi masyahid. Masyahid iaitu makam Baqi', Ma'la. Contoh dia disediakan para sahabat-sahabat ditanam. Ummahatul Mukminin ditanam dan lain-lain. So kita pergi. Fadilat haji, adapun fadilat haji itu firman Allah Taala. Jadi fadilat haji itu adalah kembali pada firman Allah Taala, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Yang bermaksud artinya, dan seru olehmu di dalam perhimpunan manusia dengan datang mengerjakan haji supaya datang mereka itu padahal berjalan kaki dan berkenderaan di atas kenderaan yang ringan tubuhnya yang datang mereka itu daripada jalan yang jauh. Ini. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Imam Qatadah rahimahullahu taala, iaitu dia kata apa? Tatkala menyuruh Allah Taala akan Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru akan segala manusia dengan mengerjakan haji, maka menyeru ia dengan katanya, ya ayuhan nasu innallaha azza wa jalla bana baitan fahajjuhu. Yang bermaksud artinya, hai segala manusia, bahawa Allah Ta'ala telah membina rumah yakni Kaabah, maka mari naik haji segala kamu akan dia. Tatkala ia menyeru itu, maka mendengarkan oleh Allah Ta'ala akan seru Nabi Ibrahim itu akan segala orang yang dikhendaki Allah Ta'ala bahawa ia naik haji, iaitu daripada segala zuriat anak Adam hingga hari kiamat. Ini dia fadilat haji. Dan lagi sabda Nabi SAW, man hajjal baita falam yarfus walam yafsuk kharaja min dunubihi kayawma waladatihi kayawma waladathu ummuhu. Itu adalah isim yang dimudhafkan kepada fi'il madhi. Itu boleh. Jadi dia dibaca diberi harakat fathah. Kayawma waladathu ummuhu. Ini hadis muttafaqun alaih. Maksud dia apa? Artinya, barang siapa mengerjakan haji ke Baitullah padahal ia tiada mengerjakan yang sia-sia dan tiada berbuat maksiat yang jadi dengan dia fasik, nescaya keluar ia daripada segala dosanya seperti hari yang diperanakkan akan dia oleh ibunya. Masya Allah. Ini kepentingan haji. Itu saya pesan kepada hadirin wal hadirat yang ada hadir pada pengajian ini. Kalau dah mampu untuk pergi haji, kena pergi, wajib. Jangan delay-delay. Kita takut kalau kita meninggal tu kita belum melakukan haji. Ini adalah satu perkara yang perlu kita ambil cakna bahayanya perkara tersebut. So kita kena persiapkan diri kita untuk pergi haji. Kan? Jadi kalau kita dah mampu, kalau boleh terus pergi. Sebab itu saya dah daftar haji dah lama. Cuma tak dipanggil-panggil oleh, bukan tak dapat seruan tak nak pergi haji, bukan. Belum dapat seruan panggilan haji. Itu yang betul. Belum dapat seruan panggilan haji. Ini. So belum dipanggil haji. Tapi itulah, kita kat Malaysia ni ialah queue dia panjang. So kita bersabar doa semoga dapat pergi haji dalam keadaan sihat. Kalau dah penat, dah tua, susah nak pergi haji. Sebab apa? Kita umur dah 70 lebih. Dan haji tu kita fahamlah keadaan dekat Masjidil Haram macam mana. Umrah pun kita tengok dah, Masya Allah. Haji lagi lah. Tu. Jadi kalau tengah muda ni patut pergi haji. Selagi boleh pergi haji, pergi. Bawa isteri. Pergi.
Jadi tu saya belum dapat lah, belum dapat kota lagi. Bukan dah daftar tapi belum dapat panggilan lah. Tambah haji belum hantar surat lagi. Saya harap insya-Allah dia hantar surat mungkin 2 tahun lagi ke, setahun lagi ke, lepas anak-anak dah besar sikit, boleh berangkat haji. Kena berangkat haji. Dan saya kalau pergi haji ni saya nak yang 40 hari lah. Kan ada yang nak buat 10 hari je. Yelah yang busy-busy businessman. Kan. Tapi kita kalau dah pergi haji, kita pergi betul-betul. Maksud pergi betul-betul tu maksud dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Itu kalau boleh kita habiskan apa ziarah kita, ibadah kita 40 hari ini Mekah Madinah. Walaupun belum masuk ihram haji ke. Contoh dia kita kena kalau dah lepas ni ke, dan kita kena cuba sedaya mungkin hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini aduh masya-Allah. Dan haji ni haji umrah ni adalah suatu ibadat yang merubah, reform ourselves. Dia akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Mengambil momentum untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. We need that. Walaupun Ustaz kita dah baik, jangan. Kita buat ni untuk yang lebih baik. Berapa banyak orang yang mungkin tidak mengenal agama, maksudnya dia Islam, dia solat, tapi tak adalah soleh sangat, kadang-kadang tinggal solat, itu aurat ke dan lain-lain. So dengan haji itu dia berubah. Pernah ada orang macam tu. Dengan haji itu dia berubah, mula menjaga. Ada orang yang tidak. So gunakan haji dan umrah ini sebagai momentum untuk memulai hijrah kita semua hadirin wal hadirat hafizakumullah. Man kharaja min baitihi hajan, berhaji, atau mu'tamiran, berumrah, famata ujriya lahu ajrul haji wal mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Wa man mata fi ihdal haramaini wa lam yu'rad wa lam yuhasab wa qila lahu udkhulil jannah. Hadis riwayat rawahul Baihaqi wa Darqutni dengan hadis dhaif menurut Al-Iraqi. Barang siapa artinya? Barang siapa keluar daripada rumahnya kerana mengerjakan haji atau umrah, maka ia mati nescaya diberi pahala baginya akan pahala orang yang mengerjakan haji dan umrah hingga hari kiamat. Dan barang siapa mati ia di dalam salah satu daripada 2 tanah haram, yakni Makkah dan Madinah, nescaya tiada dilintangi dan tiada dihisap dan dikata baginya masuklah engkau iaitu ke dalam iaitu syurga. Iaitu apa? Jadi ini sebabnya kita banyak orang berharap dia meninggal dekat Mekah atau Madinah. Ni. So kita pun berharap siapa tahu Allah SWT anugerahkan kita. Dan kita ditanam di Maklah ke, ditanam di Bakek ke. Kan saya pernah kisah. Ustaz pernah cerita di sini atau tidak? Itu ada seorang ulama Indonesia yang terkenal, termasuk guru saya. Saya pernah paling tidak bersuhbah dan mengambil ilmu dari beliau, bernama Kiai Maimun Zubir. Kiai Maimun Zubir ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dia alim masya-Allah, murid dia beribu. Dia dulu mengaji Mekah juga, Madinah Mekah. Yang Syed Alawi Al-Maliki, zaman dulu sebelum Syed Muhammad. Anak dia semua alim. Anak dia, berapa anak dia ada, semua alim. Alumni Azhar, alumni Damascus, ada yang alumni, banyak yang alumni Rusaifah di Mekah. Ni banyak. So hadirin wal hadirat hafizakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Kiai Maimun Zubir ni dia memang setiap tahun pergi haji. Dia bayar haji inilah, haji swasta ni, haji private ni. So dia dah ada agensi dia. Dia memang setiap tahun pergi. Okey, setiap tahun pergi, tak pernah tinggal. Dia pergi setiap tahun haji. Memang itu lazim dia. Pada salah satu daripada tahun dia pergi haji tu, itu tahun yang terakhir. Pada tahun 2016 ke 17. Lebih kurang macam tu.
Dekat Madinah dia okey. Sebab dia dah tua tapi dia macam masih aktif. Kat Fes pun masih jalan aktif. So sampai di Mekah dia okey, dia ziarah Said Ahmad Al-Maliki, Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, cucu kepada guru dia. Kan dia jumpa ulama-ulama di Mekah. Beribadah semua, tiba-tiba dia rasa sakit. Dia orang bawa pergi hospital. Siap boleh ceramah lagi dalam hospital tu. Ada video dia tengah cakap. Tak lama dekat ni tiba-tiba dia meninggal. Dia meninggal di Mekah, di hospital di Mekah. Bila dia meninggal, maka undang-undang Mekah hari ini, siapa yang meninggal di Mekah atau Madinah tapi bukan penduduk Mekah atau Madinah, dia tidak akan dikuburkan dalam Mekah tapi akan dikuburkan di luar tanah haram tersebut. Kita tak dapatlah tanah haram. Orang rugilah, orang Malaysia hantar balik lah. Divisium dihantar balik kan, contoh dia. So yang dia ulama-ulama Mekah memang semua kena. Semua bermesyuarat. Bani Syaibannya dan lain-lain bermesyuarat dan memutuskan tak. Syekh Maimun Zubir ni syekh. Dia ini alim, dia ni alumni ngaji kat Mekah. Setiap tahun dia pergi haji. Dan dia ulama memiliki murid yang sangat banyak, termasuk pimpinan daripada Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka kita luluskan. Dia orang sepakat. Dia orang kata dia adalah Ahlul Mekah. Dia kata dia ini adalah Makki Ahlul Mekah. Maka dia dikebumikan di dalam perkuburan Ma'la. Tu dia dikebumikan di situ, masya-Allah. Jadi kalau orang-orang pergi Mekah, pergi ziarah ke makam Ma'la tersebut, menziarahi baginda, menziarahi beliau dan menziarahi yang lain, iaitu Syekh Nawawi Jawi, menziarahi Syekh Said Muhammad Maliki, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu kita berdoa kepada Allah SWT supaya diberikan nikmat haji dan juga umrah serta dikebumikan. Kalau boleh, kalau Allah tarik nyawa kita tu, biar ditarik kita di dekat Makkah Madinah dan dikebumikan di Baqi' atau di Ma'la. Ini yang kita harap. Amin amin ya rabbal alamin. Artinya, barang siapa keluar daripada rumahnya kerana mengerjakan haji atau umrah, maka ia mati, nescaya diberi pahala baginya akan pahala orang yang mengerjakan haji dan umrah hingga hari kiamat. Dan barang siapa mati ia di dalam salah suatu daripada dua tanah haram, yakni Mekah dan Madinah, nescaya tiada dilintangi dan tiada dihisap, dan dikata baginya, masuklah engkau ke dalam syurga. Ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, hajjatun mabrurah khairun minad dunya wa ma fiha, wa hajjatun mabrurah laisa laha jazaa'un illa jannah. Masya Allah. Hadis muttafaqun alaih. Iaitu hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud artinya haji yang mabrur, yakni yang dikabulkan atau dimakbulkan itu, iaitu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Dan haji yang mabrur itu, iaitu tiada balasan baginya melainkan hanya syurga. Hadirin wal hadirat. Dan sabda Nabi SAW, al-hajjaju wal-ummaru wafdullahi ta'ala wa zuwaruhu in sa'aluhu a'tahum wa in istaghfaruhu ghafaralahum wa in da'awhu ustujiba lahu wa in tashaffa'u syuffi'u. Hadis rawahu Ibn Hibban Al-Iraqi, menurut Takhrij Al-Iraqi. Yang bermaksud, artinya orang yang haji dan orang yang umrah itu, iaitu wufud, iaitu wufud Allah SWT, yakni orang yang mengunjung akan Allah Ta'ala dan ziarah kepadanya. Jika ia meminta, akan dia nescaya memberi Allah Ta'ala akan dia. Dan jika meminta ampun ia akan dia, nescaya mengampuni Allah Ta'ala akan dia. Dan jika berdoa ia akan Allah Ta'ala, nescaya
memperkenalkan Allah Ta'ala akan dia. Dan jika meminta syafaat ia akan Allah Ta'ala, nescaya memberi syafaat Allah Ta'ala akan dia. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, yanzilu ala hadzal bait, yanzilu ala hadzal bait fi kulli yawmin mi'atun, fi kulli yawmin mi'atun wa ishruna rahmatan, situna lit-ta'ifin wa arba'una lil musallin wa ishruna lin nadhirin. Hadis rawahu Ibnu Hibban dengan hadis yang dhaif. Yang bermaksud artinya, yanzilu ala hadzal bait fi kulli yaumin mi'atun wa ishruna rahmatan, menurunkan Allah Ta'ala atas Baitullah ini pada tiap-tiap hari 120 rahmat. 120 rahmat yang diturunkan. Iaitu 60 bagi orang yang tawaf dan 40 bagi orang yang sembahyang dan 20 bagi orang yang memandang akan dia. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Dan kata setengah ulama yang dahulu-dahulu. Ini kalam ulama yang dinukil oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab iaitu Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Idza wafaqa yaumu Arafata yaumal jumu'ati ghufira likulli ahli al-Arafah wa huwa afdalu yaumin fid dunya wa fihi hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada', dipanggil haji kubra. Wa kana waqifan idh nazala alaihi qaulu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Okey, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya, apabila muwafaqah berbetulan hari Arafah itu hari Jumaat, nescaya diampuni bagi segala ahli Arafah, yakni segala isi Arafah. Dan iaitu yang terlebih afdal daripada segala hari yang di dalam dunia, dan di dalamnya itu naik haji Rasulullah SAW, akan haji wada', dan adalah ia wukuf di tanah Arafah. Itu tiba-tiba turun atasnya firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Yang bermaksud hari ini, yakni hari haji Arafah ini, aku sempurnakan bagi kamu akan agama kamu, dan aku sempurnakan atas kamu nikmatku, dan redha aku bagi kamu akan agama Islam itu sebagai agama. Ayat ini adalah dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 tadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, inilah sebahagian daripada fadilat, iaitu keutamaan dan iaitu melakukan haji, yang mana kita anggap salah satu yang sangat penting. Kita tambah sikit lagi, iaitu ada fadilat Baitullah dan Mekah Al-Musyarrafah. Ini fadilat Baitullah, iaitu Kaabah, dan juga Mekah Al-Musyarrafah. Adapun fadilat Baitullah dan Mekah yang musyarrafah itu iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad wa'ada hadzal baita ay yahujjahu fi kulli sanatin 600 alfin fa inna qasu akmalahumullahu azza wa jalla minal malaikah wa innal ka'bata tusharu kal arusi al mazfufah wa kullu man hajjaha yata'allaqu bi astariha yas'auna haulaha hatta tadkhulal jannah fayadkhuluna ma'aha. Ini zakarahu fi kutub. Jadi kita ibarat ini dinukilkan oleh Abu Talib Al-Baqi dalam kitab Qutul Qulub, seperti yang disebutkan oleh Murtada Az-Zabidi. Cuma sumber dia mungkin saya tak tahu, mungkin tidak ditemui. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala telah menjanjikan ia akan Baitullah ini, bahawa naik haji akan dia di dalam tiap-tiap tahun 600,000 manusia. Maka jikalau kurang mereka itu, maka menyempurnakan akan mereka itu oleh Allah Azza wa Jalla dengan malaikat. Dan bahawasanya Kaabah itu akan dibangkitkan, bahawasanya Kaabah itu akan dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar seperti mempelai yang diarak, dan segala orang yang naik haji akan dia itu bergantung dengan tirainya, dan berjalan mereka itu dikelilingnya hingga masuk ia ke dalam syurga, maka masuk mereka itu ke dalam syurga sertanya. Masya Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Ini iaitu fadilat Baitullah Kaabah tersebut. Dan tersebut di dalam hadis Nabi SAW, innal hajar al-aswada yaqutatun min yawaqitil jannah wa innahu yub'atsu yaumal qiyamati lahu ainani wa lisanun yantiqu bihi yashhadu li kulli man talamahu bil haqqin wa sidqin wa fi riwayatin kana sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluhu katsiran wa fi riwayatin annahu sallallahu alaihi wasallam sajada alaihi. Yang bermaksud artinya bahwasanya Hajar Aswad itu iaitu satu permata yang elok daripada permata syurga, dan bahwasanya dibangkitkan akan dia pada hari kiamat nanti baginya ada dua mata dan lidah yang bertutur, padahal ia naik saksi bagi tiap-tiap orang yang mencium akan dia dan beristislam. Islam tu macam ni. Akan dia dengan benar hati dan percaya dengan dia. Maksudnya dia akan jadi saksi nanti. Orang ni dah diampunkan dosa dia ke apa ke. Contoh dia. Okay. Dan pada satu riwayat adalah Nabi SAW kebanyakan mencium akan dia. Jadi banyak. Satu riwayat Nabi SAW selalu cium. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menurut Al-Iraqi. Dan pada satu riwayat bahawasanya Nabi SAW sujud di atasnya. Hadis riwayat Bazar dan Al-Hakim Al-Iraqi. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencium akan dia, kemudian maka ia berkata, bahawasanya aku ketahui engkau ini batu, tiada memberi manfaat dan tiada memberi mudarat, dan jika tiada aku lihat akan Nabi Rasulullah SAW mencium akan dikau, nescaya tiada aku mencium akan dikau. Jadi sebab Nabi buat, aku buat lah. Ni pada tak sudi. Contoh ni kalau Sayyidina Umar. Kemudian maka ia menangis hingga didengar oleh orang akan suaranya. Kemudian ia berpaling ke belakang, maka melihat ia akan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu berkata ia bagi Sayyidina Ali itu radhiyallahu anhu, hai Abul Hasan, wahai Abul Hasan, di sinilah tempat menumpahkan air mata dan tempat doa yang mustajab. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hai Amirul Mukminin, tetapi adalah Hajarul Aswad itu memberi mudarat dan memberi manfaat. Mempersoalkan, Hajar Aswad itu boleh ke? Bagi mudarat manfaat, tak di batu je. Maka kata Sayyidina Umar, betapa yang demikian itu. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu bahawasanya Allah Ta'ala tak kala mengambil janji atas zuriat, yakni anak cucu Nabi Adam di dalam alam arwah, maka menyuratkan Allah Ta'ala atas mereka itu akan suratan, kemudian maka ditaruh di dalam Hajarul Aswad ini, maka iaitu naik saksi ia bagi segala orang yang mukmin yang menyempurnakan janjinya itu, dan naik saksi atas orang yang kafir dengan mungkir akan janjinya. Masya Allah. Hadir wal hadir abidakumullah. Lalu disebut, dan kata setengah ulama, inilah makna perkataan manusia pada ketika itu mencium Hajarul Aswad. Allahumma inna, ini doa dia. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Tapi biasanya zaman sekarang bila dah dekat Hajarul Aswad dah tak terfikir dah. Semua berebut nak cium. Contoh dia. Artinya, wahai Tuhanku, aku percaya dengan dikau dan aku membenarkan akan suratanmu dan aku menyempurnakan janjimu. Dan ada riwayat daripada Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, inna sawma yaumin bi Makkatan bi mi'ati alfi yaumin wa sadaqata dirhamin bi mi'ati alfi dirhamin wa kadzalika kullu hasanatin bi mi'ati alfin. Dalam kitab Ihya, yang bermaksud artinya bahwasanya puasa sehari di dalam negeri Mekah itu dibalas dengan 100,000 hari, dan sedekah 1 dirham itu dibalas dengan 100,000 dirham. Dan demikian lagi segala kebajikan di dalam negeri Mekah itu dibalas dengan 100,000. Hadir wal hadir abidakumullah. InsyaAllah kita berhenti di sini. Nanti pada minggu hadapan kita masuk Fadilat Madinah dan Baitul Maqdis. Dan selanjutnya adalah tentang ziarah masyahid. Sekali salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat panggilan haji dan umrah insya-Allah pada waktu yang terdekat. Berangkat dengan keadaan selamat, balik dalam keadaan mabrur insya-Allah.
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.